Okey, Assalamualaikum. Hari ini hari yang kelima. Saya nampak FYP daripada semalam ramai yang sedang bersusah payah dalam bazar Ramadan. Inilah perniagaan. Saya ni nak cakap banyak sangat saya pun tak pandai. Tapi saya cakap berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang geng hembus yang level rendah diingatkan saya belagak. Bukan. Saya nak ceritakan perjalanan saya macam mana terjadinya lem sheng dan sop tulang merah di bazar Ramadan lebih kurang tahun 2011. Tahun 2011 saya pernah berniaga, waktu tu keadaan sangat susah. Ni saya ceritakan supaya menjadi penyemangat kepada orang-orang yang tengah gagal sekarang ni. Nak orang tu bawah 30 yang tengah gagal. Korang dengar cerita ni baik-baik. Okey, untuk orang yang berniaga bazar Ramadan ni, dia tak susah dan dia pun tak senang sangat. Dia tengah-tengah. Okey, saya nak bagi tahu pada tahun 2011 saya berniaga bazar Ramadan di Angsana, Johor Bahru. Okey, apa yang saya nak bagi tahu? Saya jual nasi ayam. Dekat situ kita kena bersaing lebih kurang saya rasa 200 vendor. Okey, saya dapatlah tapak sebelah dia jual ketupat dan sebelah dia jual apa saya dah lupa. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, saya jual nasi ayam. Setiap hari nasi ayam saya buang. Hari pertama nasi ayam saya tak habis, saya simpan ayam tu bawa yang ke hari kedua, hari ketiga ayam tu dah berulat. Sampai ke tahap tu saya buat. Okey, apa yang terjadi? Satu hari ni nasi ayam ni tak habis. Saya pun dah rasa macam kenapa susah sangat aku nak berniaga, tak habis-habis lah. Jadi saya letak nasi ayam tu letak dekat dalam kereta Exora masa tu. Lepas tu naik ke bukit parking, nasi tu tumpah. Habis kereta. Saya turun pergi tong sampah, saya turun baling, saya turun buang. Terus menyampah dia cakap. Keesokan hari tu, masuk saya berniaga macam biasa. Tapi orang yang beli nasi ayam tu, pembeli tu hanyalah pembeli yang kesian. Kesian tengok saya, dia beli. Ada tak orang macam tu? Ada kan? Dia nak beli bukan dia nak makan pun, cuma dia kesian. Ke tahap tu, tak ada orang nak beli. Masuk hari yang ke-10 atau hari yang ke-11. Waalaikumsalam. Hai. Boleh, terima kasih. Masuk hari yang ke-10, hari yang ke-11 tu, boleh katakan modal dah habis. Dah tak ada duit dah. Nak beli barang, nak beli semua tak ada duit dah. Tak ada duit dah. Apa yang terjadi? Waktu tu, saya dengan kawan saya, arwah Muhammad Farid Muhammad Yusof ni, Rid, kita nak berniaga macam mana? Modal pun dah habis. Saya pun duduk dalam surau Angsana. Tapi Farid, dia bagi tahu bini dia berniaga. Saya pun bagi tahu bini saya berniaga. Sebab kita dah malu. Nak balik rumah, nanti bini tanya, tak berniaga ke hari? Jadi dua-dua dah jadi tepu. Baik. Lepas tu kita duduk dalam surau Angsana, saya pun duduk memandang ke kiblat. Waktu tu nak solat asar, saya pun duduk. Korang tahu tak? Allah hantarkan satu orang ni, orang Singapura. Nama dia Walid bin Mansur bin Talib. Dia ada 3 bin dalam nama dia. Okey, ambil je. Lepas tu dia pun tanya saya, Beb, buat apa kat sini? Dia orang Arab. Saya pun cakap, nak tunggu asar, Beb. Farid pula celupar. Dia cakap, dia bukan nak tunggu asar. Kita sekarang ni modal dah habis lah. Nak berniaga pun tak ada. Saya dah ketih-ketih Farid. Farid pun pergi cakap lagi. Saya cakap, asal ni? Modal dah tak ada, Beb. Modal dah tak ada. Kau jual apa? Jual nasi ayam. Dia cakap, nasi ayam memang tak boleh jual. Habis nak jual apa? Kau kena jual sop tulang merah Singapura. Sop tulang merah Singapura Lepas tu apa yang jadi? Dalam hati, nak buat macam mana? Duit pun dah tak ada. Modal nak beli pun tak ada. Lepas tu dengarlah cerita Walid ni. Sekali, Beb, bukan tak nak beli, bukan tak nak tukar menu. Sekarang ni modal pun dah tak ada. Korang tahu tak Walid buat apa? Walid keluarkan $300. Walid keluarkan $300. Walid cakap, ambil lah. Cakap, betul ke, Beb? Walid cakap, ambil lah. Walid cakap macam itu. Ini ada lagi berapa hari dah nak raya ni. Duit memang dah tak ada. Bini apa semua, duit dah tak ada. $300 ni, saya pun masa tu belum tahu sangat nak masak sop tulang merah. Sebab masa tu pun tak ingat sangat. Korang tahu tak? Saya pergi dekat Lakin, kat bus stand Lakin, ada kedai mamak jual rempah. Saya pergi tanya mamak tu, macam mana sop mamak? Tu senang je. You buat ni, dia siapkan rempah, you buat ni. Lepas tu nama dia tepung bali. Okey, lepas tu kita olah. Hari pertama jual, kita jual sop Melayu. Dengan lidah, dengan apa. Semua hancur. Nasib baik ada baki modal balik.
beli tulang. Beli tulang merah, lepas tu kita jadikan, korang tengok gambar ni. Gambar ni ada. Kita buat pakai kawah, lepas tu kita jual. Daripada hari kejadian tu, sampailah masuk hampir-hampir nak raya, hari terakhir saya berniaga, korang tahu tak? Daripada gagal tadi, saya ada gaji RM200 dan saya beli jubah RM120. Sampai sekarang jubah tu masih ada lagi. Okey, yang saya nak bagi tahu sekarang ni, kalaulah korang gagal pada tahun tu, tak semestinya korang gagal akan tahun nak depan. Macam saya, nasi ayam saya tak ada manusia yang beli. Yang beli hanyalah orang yang kesian. Dan bertukar daripada nasi ayam pergi ke sup tulang merah Singapura. Gambar saya sediakan, korang boleh rujuk gambar ni. Dan selepas tu, saya terus insaf. Saya tak nak lagi main ini barang. Sebab main ini barang penat. Lepas tu saya belajar jual kereta. Daripada jual kereta, saya terus cakap apa tau, aku tak nak lagi buat F&B ni. Memang penat. Dia memang penat, mental apa semua rabak. Lepas tu apa tau, kedai kereta pun tutup. Jual lah nasi Pakistan lagi sekali. Terjebak lagi sekali. Okey, bila dah terjebak lagi sekali, alhamdulillah, sekarang ni ada dua pula. Nasi Pakistan ada, event ada, dan kita ada kedai kereta. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat korang, kalaulah korang gagal pada tahun ni, dia tak semestinya korang akan gagal selama-lamanya. Korang kena dengar tu. Jadi kalau untuk tahun ni, yang mana periuk tak balik modal lagi, yang mana duit deposit event tak balik lagi, yang dah bayar tapak tak balik lagi, barang-barang semua tak balik, kau relax. Tahun depan kau belum tentu lagi kau gagal. InsyaAllah kau akan berjaya. Tapi benda ni cakap memang senang, tapi nak menghadapi itu sangat susah. Okey, apa yang saya nak bagi tahu, alhamdulillah, selama hampir-hampir 10 tahun dahlah gagal tutup kedai. Sekarang alhamdulillah saya ada lori 3 biji. Kenderaan saya semua sekali untuk berniaga ada 5 biji. Dan peralatan periuk ni yang saya beli ratusan ribu. Jadi benda ni dia bukan baru terjadi. Dia terjadi lebih kurang 10 tahun yang lepas. Jadi untuk korang yang nak nangis-nangis tu kan, relax dulu. Ini berniaga memang macam ni. Kita kena keras. Tak payah nak rasa sedih-sedih sangat apa semua kan. Rasa tak boleh, ambil je. Rasa tak boleh, jangan menyeksakan diri sampai kena penyakit macam-macam. Tutup balik rumah. Carilah apa-apa yang boleh menyenangkan kita. Jangan sampai nak berniaga, nak kena makan ubat gila, ubat darah tinggi, ubat tikus, ubat apa-apa, entah apa-apa, tak payah. Okey? Kita berniaga santai-santai. Dan selepas tu, kita kena jaga apa yang Allah perintahkan. Okey? Orang-orang berniaga selalu gagal benda ni. Besok kalau dah berniaga bagus, masjid dah susah nak pergi. Kan? Nanti penat lah. Masuk ni, meeting lah, tak nak pergilah. Orang-orang yang berniaga, yang jauh daripada Allah, yang dia tak pergi ke masjid, yang dia tak nak ambil tahu apa pun tentang agama, dia tak akan bertahan lama. Kalau bertahan pun dia hidup dalam kesengsaraan. Cuma orang je nampak senang, tapi hakikatnya dia akan susah. Tapi kalau orang yang balancekan benda ni, kau nampak dia biasa-biasa je. Walaupun saya pakai slipper yang RM9.90, tapi hati saya tenang, dalam bank berkepuk-kepuk. Itu yang kita nakkan. Kau faham tak? Jadi kalau baru berniaga, tak payah nak macam ya-ya sangat, nak style-style sangat, nak konon-konon macam aku orang berniaga lah, aku nak kena pakai kereta macam gini, tak payah. Jadi kau kena cari jalan macam mana nak solat berjemaah. Itu dia punya kunci. Yang kedua, kita akan perbaikilah, touch up sikit-sikit apa semua. Jadi korang layanlah video ni. Inilah pengalaman saya dan saya sertakan cara-cara penyediaan tulang merah. Ya